أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. Allah waliyul ladzina amanu. Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Dia mengeluarkan mereka dari kekufuran kepada cahaya keimanan. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat, yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan kufur. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka itulah ahli neraka, mereka kekal di dalamnya. Ayat ini menyatakan Allah Subhanahu wa taala yang memelihara, mengawal, menjaga dan melindung kepentingan orang-orang mukmin. Selepas daripada ayat, terutama sekali ayat kursi sebelum ini menyatakan sifat-sifat Allah. Sifat Allah dinyatakan sebelum ini tetap hidup dan kekal selama-lamanya. Allah tidak mengantuk, apalagi tidur. Milik Allah yang ada di langit dan di bumi. Tak ada siapa yang boleh memberi pertolongan selain daripadanya, selain daripada Allah. Allah mempunyai ilmu sepenuhnya yang akan datang, yang telah lalu. Kursinya luas dan tidak berat baginya untuk memelihara. Selepas daripada itu dinyatakan di sini pula, selepas ayat itu tidak ada paksaan dalam agama, dalam akidah. Kemudian selepas daripada itu menyatakan Allah yang melindung orang mukmin. Allah yang melindung orang mukmin, waliyu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah tidak melindung semua orang. Tidak. Dia melindungi orang yang mencari perlindungan daripadanya sahaja. Artinya manusia mempunyai kuasa untuk menentukan sendiri untuk dirinya, untuk kepentingan dirinya. Dia bebas memilih sama ada jalan sesat ataupun jalan petunjuk, sama ada gelap ataupun cerah. Dia yang menentukannya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengesahkan pemilihannya itu. Ayat menyatakan Allah menjadi wali kepada orang mukmin. Wali dalam bahasa Arab samalah dengan maula. Wali maknanya pemutus urusan. Wali, pemutus urusan. Apabila dia diletakkan wali kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga membawa arti yang sama tapi mengikut had lah. Wali bapa kepada anak perempuannya wali juga. Wali juga dikatakan wali orang yang mempunyai kuasa yang besar, kerajaan umpamanya, wali juga, jamaknya aulia. Orang yang ada juga kuasa-kuasa yang sebenarnya tidak mempunyai kuasa tapi diberi kepadanya oleh manusia, sekalipun dia tidak mempunyai kuasa, seperti berhala-berhala, juga aulia. Allah melindungi orang-orang, Allah menjadi pelindung kepada orang-orang mukmin. Mengapa orang mukmin memerlukan pelindung? Kalau dia sudah diberi kuasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah lindung dirinya sendiri. Sebenarnya dia hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini Tuhan jaga, Tuhan wali. Dia duduk dalam dunia ini, Allah Subhanahu wa taala yang jaga dunia, jaga bumi, jaga langit dan barang-barang yang di dalam langit dan di bumi. Tempat-tempat ni, terutama sekali dunia ini, tempat yang bahaya sebenarnya. Bahaya. Tempat ni licin. Bagi orang yang ingin berlakon di sini, ingin menari di sini, dia mudah jatuh. Jatuh jika tidak ada satu pihak lain, iaitu Allah Ta'ala yang mengawalnya, maka pasti dia jatuh dan tidak bangun lagi. Oleh kerana itu tempat ni, tempat yang mestinya berhati-hati dalam setiap langkah. Ada haram dan ada halal, tetapi untuk yang pendorong kepada perkara yang haram itu lebih banyak. iaitu syaitan pertama, kemudian nafsu manusia, persekitaran pula,
Jadi banyak perkara yang boleh memusnahkan hidup ini. Perlulah manusia mencari suatu pelindungan yang kukuh, persandaran yang tidak tumbang, tepatnya iaitulah Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan dia yang boleh lindung, sebab dia yang tak tidur, yang tak mengantuk dan tak tidur. Dia boleh jaga sepenuhnya manusia ini. Dia boleh mentadbir, tak ada masa dia bercuti. Allah Subhanahu wa taala miliknya langit dan bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak paksa. Siapa yang suka cari suka berlindung di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sila. Tetapi jika mereka yang tidak mahu, dia punya pilihan dan kebebasannya sendiri. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah wali, yakni pengawal, penolong, pelindung kepada orang-orang yang beriman. Bila Allah Subhanahu wa taala lindung orang yang beriman ini, apa bezanya di antara orang yang mendapat perlindungan Allah dan yang tidak mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala? Yang mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala, yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka daripada gelap gelita kepada nur. Nur. Islam semuanya nur. Sama ada akidahnya, syariatnya, muamalatnya, hadarahnya. Sekarang ni bila orang bercakap dengan Islam, dia 4 bahagian. Dulu orang tak masuk hadarah, akidah, syariat, muamalat. Sekarang akidah, syariat, muamalat, satu lagi namanya hadarah. Hadarah ini kemajuan. Kemajuan pun maulah juga kepada kemajuan Islam juga. Hadarah Islam, kemajuan Islam, tamadun Islam. Dulu hadarah ni dia masuk dalam bahagian lain mungkin. Dulu hadarah ni dia masuknya bahagian muamalat. Sekarang ni dia ambil sikit daripada muamalat, daripada syariat, daripada mana-mana ni, kemudian letak pulaknya di bawah hadarah. Namanya hadarah Islam. Nama hadarah Islam. Ataupun namanya Islam hadari. Macam tu. Semuanya ini duduk di bawah Islam lah. Islam. Jadi apabila kita tahu di mana duduknya hadarah Islam itu, duduknya di bawah Islam itu sendiri. Kalau letak di lain memang tak boleh lah. Tak boleh lah, jadi salah lah. Dia letak di bawah Islam ini, dia duduknya namanya hadarah. Akidah Islam, syariat Islam, laginya hadarah Islam. Contoh, duduk di sini. Kemudiannya, dalam ayat ini mengatakan, Allah yang mengeluarkan manusia daripada gelap gelita kepada nur. Nur pada syariatnya, pada akidahnya, pada akhlaknya dan pada hadarahnya. Saya sebut dari muamalat ke muamalat akhlak. Akhlaknya dan pada hadarahnya. Manusia, jika tidak dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita silap. Di dalam akidah kita boleh mempercayai kepada sesuatu selain daripada Allah. Mungkin begitu. Demikian juga pada akhlak, demikian juga pada hadarah. Kita jatuh sebenarnya. Oleh kerana itu, baliklah kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan mereka. Memang pun hak Allah Subhanahu wa taala untuk menentukannya. Sebab lain daripada Allah, dia tidur. Dia tidur. Kalau dia tak tidur pun dia mengantuk. Pada masa dia mengantuk, pada masa dia tidur, bagaimana? Allah tak tidur, jadi tidak mengantuk. Jadi oleh kerana itu kita tak selamat sebenarnya jika diserahkan kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Siapa selain daripada Allah yang kita serah kepadanya? Syariat selain daripada syariat Allah. Yukhrijuhum, Allah yang mengeluarkan mereka. Zulumat di sini, zulumat maknanya, zulumat ini zulumat pada akidah, zulumat pada muamalat, zulumat pada akhlak, zulumat pada hadarah, kepada nur, yakni kepada cahaya syariah. Dia yang mengeluarkannya. Bagaimana Allah mengeluarkan? Apabila seorang itu menyerah dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terbuka pintu hatinya untuk memilih jalan ini. Terbuka pintu hatinya. Masalahnya, siapa yang lebih dahulu? Manusia dulu kah mesti serah kepada Allah, ataupun Tuhan ambil terlebih dahulu? Manusia terlebih dahulu. Sebab itulah kita ada taklif, ada mukallaf namanya. Ada waktunya, ada sampai umur. Ada waktu sampai umur, ada waktunya sudah tidak ditaklifkan lagi. Manusia yang dibebankan ke atasnya hak taklif, dia perlu menyerah dirinya kepada Allah terlebih dahulu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala terima. Sebab itulah namanya ini jual beli antara kita dengan Allah. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah beli daripada orang mukmin harta benda mereka, diri mereka, jiwa raga mereka. Tuhan beli. Maknanya manusia jual terlebih dahulu kepada Allah.
Bagaimana jual kepada Allah? Serahkan dirinya kepada pentadbiran Allah, maka dia akan ditentukan tempat mana seharusnya dia letak. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghutu, dan orang-orang kafir pula, yakni tidak percaya kepada uluhiyah dan rububiyah Allah yang dibicarakan dalam ayat Al-Kursi dahulu. Orang ini kafir namanya. Kafir pertama sekali kerana dia tidak beriman. Kafir yang kedua pula kerana tak bersyukur kepada nikmat yang diberi Allah kepadanya. Kafir dua manusia ini, dua sifat ini. Awliya'uhumut taghutu, wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka ialah taghut. Taghut. Apabila manusia cari lain daripada Allah, maka dia akan bertemulah namanya taghut. Taghut ini bukan nama bagi satu benda, tidak. Taghut sesuatu yang melampaui batas, namanya taghut. Melampaui batas, air melimpah, namanya taghut. Manusia yang tidak menyerah dirinya kepada Allah melampaui batas. Melampaui batas bagaimana? Kerana sesuatu yang tidak mempunyai sebarang kuasa tiba-tiba diserahkan kepadanya untuk membuat penentuan. Orang ini taghut namanya, dan sesuatu yang disembahnya juga taghut namanya, sebab dia tidak punya kuasa, diserahkan kepadanya untuk mengambil alih tempat yang memerlukan kuasa. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Yukhrijunahum, mereka yakni taghut mengeluarkan mereka daripada nur, daripada gelap, daripada cahaya iman kepada gelap kufur. Beza apabila manusia ini menyerah dirinya kepada Allah, Allah keluarkan mereka daripada gelap gelita kepada nur. Apabila diserah kepadanya, manusia menyerah dirinya kepada taghut sebagai wali-wali mereka, taghut membawa keluar daripada nur kepada gelap gelita. Taghut. Apakah taghut mempunyai kuasa? Ayat menyatakan memang taghut mempunyai kuasa. Yukhrijunahum. Ini jamak ni. Mereka mengeluarkan mereka. Yukhrijunahum. Mereka yakni taghut. Mengeluarkan mereka yakni orang kafir. Daripada zulumat. Daripada gelap. Minan nur. Daripada nur kepada zulumat. Ini ada pengaruh. Apabila seseorang ini mencari sesuatu peraturan, undang-undang, gaya hidup selain daripada gaya hidup Islam, maka ini sebenarnya menjadi bahaya. Maka ini mempengaruhi seseorang itu supaya keluar daripada jalan yang sebenar, nur kepada zulumat, gelap gelita. Mengapa Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada taghut? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak membuat keputusan di mana pun manusia berada mestinya dia iman. Dia duduk di mana-mana pun. Ini sunnah Allah yang tidak boleh manusia bangkit sama sekali. Tada Allah Subhanahu wa taala serahkan kepada manusia macam ni. Macam ni. Diberi kepadanya akal, diberinya kepada perasaan nafsu, diletaknya dalam dunia, kemudian dilepasnya di tempat yang begini mencabar. Di tempat ada panas, ada teduh. Jika manusia memilih untuk duduk di tengah panas, sekalipun ada bayang dan tempat teduh, maka dia akan terima bahayanya. Dia akan terima. Mengapa Allah Subhanahu wa taala mana-mana orang yang lari duduk tengah panas, pegang tangan dia letak di sini? Bukan itu sunnahnya di sini. Sunnah itu besok akan dipakai. Di akhirat akan dipakai begitu. Mana-mana orang yang selamat akan dipastikan dia tempat keselamatannya itu dengan menggunakan malaikat dan berbagai-bagai lagi. Di dunia tidak. Di dunia tidak. Jadi oleh kerana itu, sesiapa yang sesat, jangan mempersalahkan pihak lain, persalahkan diri sendiri yang tidak dapat membuat pilihan yang tepat. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, ulaika ashabun nari, hum fiha khalidun. Mereka itu adalah ampunya neraka. Ungkapan ini membuat sedikit sentuhan. Sentuhannya ialah neraka syurga ni milik, kan diberi milik. Ashab jamak sahibun. Kita nak kata tuan punya rumah, kita kata sahibud dar, tuan punya rumah. Sahibul baiti, tuan punya rumah. Sahibul ardi, tuan punya tanah. Tapi kalau sahibun nar, tuan punya neraka, maknanya orang ni bukan sekadar masuk neraka, dia bagi milik, ditukar nama, ambil dah kepadamu dengan nama-namanya, duduk sampai bila-bila pun. Memang pun orang ni bila dia diberi kepadanya namanya, dia miliknya dia tak milik neraka, tak milik syurga. Tak milik syurga, mau tak mau duduk sajalah di sini. Itu makna yang tersirat di sebalik ashabun nar. Ashabun nar
Kalau dia tidak nak beritahu bahawa ampunnya itu, dia kata begini, ulaika yadkhulunan nara, mereka itu masuk dalam neraka. Dia masuk dalam neraka ni boleh jadi rumah orang. Boleh jadi rumah orang, dia masuk sekejap, dia keluarlah rumah orang. Tak ada rumah dia sendiri. Neraka kepunyaannya, wal'iyazubillah. Oleh kerana itu, hum fiha khalidun, mereka itu kekal di dalamnya, di dalam neraka. Itulah dia peraturan dan satu sunnah yang telah ditentu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam soal-soal yang berkenaan dengan akidah. Jadi nampaknya akidah ni, kalau kita lihat di sini, dia bukan saja akidah pada akidah tentang iman, tetapi juga akidah tentang akhlak, tentang semua sekali. Ia duduk di bawah Islam itu namanya akidah, tapi akidah yang lebih besar dan menyeluruh. Kemudian seterusnya, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. Allah